Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Okey, kita apa? Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya kita masih lagi tekun menunaikan pengabdian kepadanya walaupun dalam keadaan cabaran, ujian yang melanda negara kita, walaupun dalam keadaan COVID-19 yang semakin meningkat. Kita menyangkakan dengan gelombang yang kedua akan berakhir, rupanya masuk gelombang ketiga. Kita kena banyak bermunajat, memohon kepada Allah semoga dilindungi dan diselamatkan. Kita sambung lagi dalam membicarakan kitab Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Kathir dalam siri kuliah Maghrib pada setiap malam Rabu ini. Kita masih lagi menyambung pada tajuk yang membicarakan ad-dalail an-nubuwah, dalil-dalil ataupun bukti-bukti kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam yang diangkat sebagai rasul. Pada siri-siri yang lepas saya telah membicarakan tentang dalil-dalil berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi, daripada ayat-ayat Al-Quran, kemudian daripada sifat Nabi, sehinggalah kepada umatnya itu ada tanda bahawa baginda ini seorang Nabi. Kita ini sebagai umat Nabi ni menjadi tanda kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya masih lagi berkisar kepada dalil-dalil yang ada ayat Al-Quran dan hadis, tetapi dia berdasarkan kepada tanda hisiyat. Apa dia al-hisiyat? Yang nampak di hadapan mata, benda yang berlaku bila dilihat, ini Nabi. Tapi kita tak merasa dah. Kita takkan merasa sebab Nabi dah tak ada. Di antara tanda-tanda ataupun dalail an-nubuwah, tanda kenabian yang terbesar selain daripada Al-Quran dan peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, ialah yang nampak di hadapan mata. Isra' dan Mi'raj kita tak nampak depan mata sebab Nabi mengalaminya seorang diri, kecuali Anas bin Malik melihat peristiwa-peristiwa awal Nabi dibelah dada. Yang itu Anas sahabat Nabi nampak. Tapi ini yang dilihat oleh orang ramai. Kepada satu peristiwa tapi ramai orang nampak. Apa dia? Dengan peristiwa terbelahnya bulan yang sedang mengambang. Terbelah tu menjadi dua. Masa tu orang mukmin nampak, orang musyrik pun nampak. Perkara ini dinukilkan oleh Allah dalam Al-Quran sendiri untuk mendatangkan keyakinan kepada akidah kita bahawa peristiwa itu benar. Allah nukilkan dalam surah Al-Qamar ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah hampir saat apa? Para ulama tafsir mengatakan saat datangnya hari kiamat. As-sa'ah. Wa ansyaqqal qamar,
dan terbelahlah bulan. Dalam Quran Allah takkan nak menyatakan satu yang bohong. Terbelah bulan. Peristiwa itu berlaku di antaranya Nabi diminta untuk menunjukkan bukti baginda ni Rasul. Baginda tunjuk dengan jarinya terbelah bulan. Kemudian Allah menyatakan lagi, wa yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka, ini siapa? Kaum musyrik di Mekah itu melihat sesuatu mukjizat. Yarau ayatan yu'ridu, mereka melihat satu keajaiban. Lalu mereka akan kata apa? Mereka akan kata sihrun mustamir. Ini ialah sihir. Mereka kata memang sihir. Sebab apa? Mereka memang ingkar. Mereka kata sihir. Sebab pada zaman itu dan zaman sebelumnya, sejak zaman Nabi Musa AS, sihir ini mainan. Sangat, orang kata, berleluasa berlaku, seperti mainan sahaja. Macam hari ni orang gila main bola, dulu kalau main sihir ni macam berlawan-lawan. Maka Allah kurniakan mukjizat kepada Nabi Musa ini, mukjizat yang menandingi sihir dengan tongkatnya. Lalu mereka kata sihir, sihir yang terus menerus berlaku. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Dia telah menjadi apa? Satu adat orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy musyrik di Mekah ni menjadikan satu kebiasaan, adat untuk mendustakan Nabi. Allah nukilkan perkara ini, mendustakan bahawa Nabi ini adalah seorang Rasul, dan mukjizat-mukjizat yang dibawanya itu adalah untuk membuktikan kerasulan baginda. Tapi mereka kata ini sihir, dan mereka memang nak mendustakan Nabi. Kemudian mereka ini pula, wa kullu amrin mustaqir, ini mengikut hawa nafsu. Orang-orang musyrik ini dia ikut hawa nafsu membuat tuduhan. Hari ini pun berlaku perkara yang sama, orang membuat tuduhan. Kenapa? Nafsu dia. Nafsu dia cemburu sifatnya. Nafsunya marah dengan orang. Nafsunya apa? Tak suka, tak gemar. Akhirnya nafsunya didorong oleh hasutan syaitan. Apa dia nafsu? Kehendak. Kehendak itu nafsu. Dari segi bahasa, kehendak. Tetapi nafsu ini didorong oleh apa? Pertama sekali yang mendorong nafsu ni iblis lah. Sebab nafsu ni makhluk yang Allah jadikan, dalam riwayat mengatakan bahawa nafsu ini direndam lama di dalam neraka sebelum dimasuk ke dalam tubuh Adam alaihissalam. Direndam beribu-ribu tahun. Bila Adam alaihissalam dijadikan, nak dimasukkan makhluk nafsu ini, Allah ambil nafsu daripada neraka, menghadap depan dia, lalu Allah tanya kepada nafsu, siapa engkau? Nafsu ni jawab, aku adalah aku. Siapa aku? Allah tanya. Engkau adalah engkau. Itu jawapan dia. Dan lah, kau lah. Lalu nafsu ini Allah ambil semua, rendam lagi 1000 tahun. Lama tak lama tu, lagi panggil, siapa engkau? Siapa aku? Aku adalah aku, kau adalah engkau. Rendam lagi 1000 tahun, panggil lagi, dah habis tu, tanya lagi soalan yang sama, siapa aku, siapa engkau? Eden lah, kau lah. Itu sifat nafsu, dia melawan. Rendam dah kali ketiga rendam tu, bila Allah nak rendam lagi, ketika itulah nafsu nanti dulu. Dia dah tak sanggup lagi, dia rendam beribu-ribu tahun dalam neraka. Lalu Allah tanya balik, siapa aku, siapa engkau?
engkau adalah Tuhanku, aku adalah makhlukmu, aku adalah hamba-mu dan engkau adalah Tuhanku. Baru dia jawab bentuk ketaatan. Beza dengan akal. Akal ni Allah ambil dan diamkan dia dalam syurga. Sekali Allah tanya siapa engkau, siapa aku, akal menjawab aku adalah hamba-mu dan engkau adalah Tuhanku. Itu sifat akal. Sebab itu akal diletakkan di kepala Adam alaihi salam. Nafsu diletakkan bermula di perut sampailah ke bawah. Jadi nafsu ni banyak. Sebab itu nafsu perlu kepada akal, sebab akal akan memandu nafsu. Nafsu kata nak sendak orang perempuan tu kata. Akal kata kau dah ada bini, itu perempuan bukan bini kau. Akal bagi panduan. Dan akal pula dia perlu lagi bergantung kepada wahyu. Akal dia tak boleh nak bersendiri, dia mesti bergantung juga kepada wahyu. Wahyu itu kalam Allah. Barulah akal kita memandu dengan betul nafsu. Tapi musyrik dia tetap ikut hawa nafsu dia, benci kepada Rasulullah, berdendam dengan Rasulullah. Maka sebab itu Allah nukilkan dalam Al-Quran, mereka menuduh ini sihir, ya. Sedangkan tiap-tiap perkara tetap menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah, ya. Wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighatun fama tughnin nudhur. Dan sesungguhnya telah sampai kepada mereka dengan perantaraan apa? Al-Quran telah sampai kepada mereka ini kalam Allah, sebahagian daripada kisah ataupun berita umat yang terdahulu yang mengandungi perkara-perkara yang cukup untuk mencegah mereka daripada perbuatan kufur. Maknanya Allah sampaikan ayat Quran tu dah cukup dah, engkau jangan kufur pada aku. Cerita pula kisah umat terdahulu. Inilah kelebihan Al-Quran ni, kisah umat terdahulu, ya. Begitu panjang lebar disampaikan, ya. Bila disusun huruf-huruf Al-Quran ini, ada yang mengkaji sampaikan berjuta, sejuta lebih huruf disusun menjadi ayat. Sebanyak kita dengar kata ayat Quran ini 6,666. Itu termasuk ayat yang dimansuhkan, ya, yang dimansuhkan itu yang 6,666. Kalau dalam ulumul Quran 6,236 yang masih ada kekal. Yang dah dimansuh itu tidak dimasukkan, tidak ditulis, ya. Jadi akhirnya Allah menyatakan, ya, pengajaran yang cukup sempurna, kata Allah, dalam pada itu segala peringatan dan amaran tidak mendatangkan faedah kepada mereka yang ingkar. Orang yang ingkar ni bagilah amaran apa pun, dia takkan peduli dengan apa saja, amaran ke, ancaman ke, nasihat ke. Kalau dia jenis yang ingkar, orang yang bagi nasihat tu kena lontung balik ni. Ini jenis yang sombong, ya. Itulah mereka orang yang musyrik ini, yang mensyirikkan Allah, yang belum lagi mendapat hidayah ini kerana berterusan mendustakan Nabi, sedangkan depan mata nampak bulan terbelah ini. Saya tak pastilah, ya, sejauh mana kebenarannya. Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins, ingat lagi nama tu, angkasawan Amerika. Orang yang pertama turun tu Neil Armstrong. Ketika dia mendarat di bulan, dia ternampak satu garisan memanjang seperti parit. Jadi dia berasa hairan, kenapa di bulan ada seumpama memanjang seperti parit yang kecil, sedangkan tidak ada berlaku apa saja pergerakan seperti gempa bumi yang boleh membentuk keadaan permukaan bulan berlekuk macam itu. Dia pun heran. Jadi khabarnya Neil Armstrong ni masuk Islam, wallahu alam, sebab dia ni angkasawan NASA
yang penuh dengan rahsia mereka. Dengar kabarnya dirahsiakanlah, wallahu alam, tapi dia sampai ke Arab Saudi. Dia sampai ke Arab Saudi. Di antara benda yang dia terdengar di Arab Saudi itu ialah bunyi azan yang sama ketika dia di atas sana. Wallahu alam. Lalu bila dia cerita kepada orang-orang Arab bahawa di bulan dia nampak begini, maka bila dirujuk kepada orang-orang alim, maka itu adalah tanda bulan itu pernah terbelah dan bercantum semula. Maka kesan lekuk itulah sebagai bukti, walaupun tak ada saintifik kajiannya, tapi ulama berdasarkan kepada mukjizat Nabi ni. Wallahu alam. Kan kadang-kadang kita nak cakap pun sekarang ni orang dia nak proof, bukti. Kalau orang sains dia nak bukti katanya. Jadi kalau benar itu satu kebesaran Allah yang nampak, katakan. Bukan semua orang boleh nampak, tapi Neil Armstrong tu dia kata begitulah. Daripada ayat ini para ulama dan juga mereka yang arif ini telah bersepakat tentang peristiwa bulan terbelah berlaku pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ulama Al-Quran, ulama hadis, malah ulama sirah tentang mengkaji sirah Rasulullah mengatakan memang betul berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Disokong oleh hadis-hadis juga. Jadi benda yang nampak depan mata ni, walaupun ada yang menafikannya. Antaranya riwayat Anas bin Malik sendiri. Anas berkata, penduduk Mekah ketika itu dia minta dengan Nabi satu tanda kenabian. Macam juga Bani Israel, orang-orang Yahudi zaman Nabi Musa dulu, dia minta dengan Nabi Musa, tanda engkau ni Rasul. Apa tanda engkau ni Rasul? Banyak, zaman Nabi Musa lagi banyak. Dalam Al-Baqarah, sapi betina itu terkenal kisah bagaimana seorang yang sudah meninggal dunia, lalu Allah datangkan satu bentuk ajaib, diperintahkan kepada Nabi Musa sembelih lembu, kemudian potong bahagian peha lembu tu, kemudian bahagian daging lembu itu dihempuk kepada mayat yang dah mati tu, lalu mayat itu hidup, bangkit. Maka sekejap orang-orang Yahudi tengok, ini memang Rasul. Beriman sekejap, lepas tu kufur. Lalu diukir daripada emas patung anak lembu. Lalu mereka sembah pula patung anak lembu. Pernah Allah pancarkan kilat yang terus menuju kepada daging lembu. Masak daging lembu itu, nak tunjuk dekat orang Yahudi, ini mukjizat. Sekejap percaya, lepas tu kufur balik. Jadi umat terdahulu sampailah kepada zaman Nabi ni hendak sangat tengok dalil bukti depan mata tentang kerasulan, termasuklah baginda ini. Lalu mereka minta, tunjukkan tanda engkau ni seorang Nabi, kata mereka. Apa bukti engkau ni Nabi? Itu yang Nabi tunjuk kepada bulan itu. Lalu bulan ini terbelah dua. Lalu baginda bacakan iqtarabatis sa'ah wa ansyaqal qamar. Nabi bacakan telah hampir saat kedatangan hari kiamat ini dan terbelahlah bulan. Maknanya peristiwa terbelah bulan dengan hari kiamat itu dah hampir. Sekarang dah lebih lama dah kita tinggalkan, maka kiamat makin hampir. Malah Imam Muslim rahimahullah turut meriwayatkan hadis ini. Al-Bukhari juga menyatakan bahawa Abdullah bin Abdul Wahhab, dia telah menceritakan kepadanya, riwayat-riwayat sampailah kepada Anas bin Malik juga, ana ahlil Makkah sa'alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penduduk Mekah minta Rasulullah ni tunjukkan satu tanda kenabian, anna yarahum ayatan fa'arahum al-qamar saqain. Baginda menunjukkan kepada mereka bulan terbelah menjadi dua hingga mereka dapat melihat kesan belahan tersebut.
Bila bercantum balik bulan itu, dengan mata mereka itu nampak kesan terbelah. Kita kalau pandang bulan sekarang nampak kok macam mana pandangan dulu punya mata tu, daripada bawah yang kacik dekat bumi ni boleh nampak lagi bulan yang mengambang itu ada garisan kesan terbelah. Itu yang Neil Armstrong nampak seperti parit. Jadi disokong lagi oleh hadis Nabi yang Anas bin Malik ni lihat peristiwa itu lalu dia riwayatkan. Jadi Bukhari dan Muslim bila menyatakan hadis ini, mulai hadis Syaiban daripada Qatadah, Muslim pula daripada Syu'bah daripada Qatadah. Jadi dua-dua imam hadis ni menyatakan. Bagi membuktikan lagi kisah kebenaran bulan terbelah ini, Imam Ibn Kathir dalam kitabnya menukilkan riwayat-riwayat orang lain, antaranya Jubair ibnu Mat'am. Jubair ibnu Mat'am ini dia berkata daripada bapanya, ansyaqal qamar, peristiwa bulan terbelah dua berlaku pada zaman ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasara faraqataini, sebahagiannya di atas gunung ini dan sebahagian lagi di atas gunung itu. Penduduk Mekah berkata, Muhammad telah menyihir kami. Muhammad telah menyihir kami. Penduduk Mekah berkata, Muhammad telah menyihir kami. Pengikut Muhammad pun menjawab, kalau kita kena sihir, mengapa baginda tidak mampu menyihir orang ramai selama ini? Orang mukmin mempertahankan Nabi, kalaulah Muhammad ini boleh menyihir kamu, kenapa sebelum ini Nabi tak sihir dia orang semua? Pakai hujah akal. Dia berlaku dialog macam itu. Ini riwayat daripada Jubair ibnu Mat'am. Ini dalil yang benar tentang peristiwa bulan terbelah. Imam Ahmad hanya meriwayatkan seorang diri, hadis yang dicatat oleh Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi melalui beberapa jalan daripada Husin Ibnu Abdul Rahman yang turut sama matan lafaz hadis ini. Ramai itu. Begitu juga riwayat sahabat Nabi Huzaifah Al-Yamani, Huzaifah ibnu Al-Yamani. Apa riwayatnya? Nazalnal madain fakana minha ala farasakh fajaat al-jum'ati. Panjang hadis ini. Kami pernah singgah di Madain, satu tempat. Kami berada di sana kerana beberapa hal mustahab, kata Huzaifah. Solat Jumaat sudah hampir lalu, aku bersama dengan bapakku hadir untuk menunaikannya. Huzaifah menyampaikan pada hari itu. Ini cerita oleh Abu Abdurrahman Al-Sulami. Dia berkata dia mendengar Huzaifah, minta maaf saya, Huzaifah berkhutbah. Beliau berkata apa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ayat yang tadilah Al-Qamar tadi, iqtarabat, telah hampir saat kedatangan kiamat. Lalu bila dibaca ayat yang pertama itu, Huzaifah bertanya kepada bapanya, adakah orang ramai melakukan perbuatan esok terlebih dahulu? Dia tanya macam tu. Bapanya menjawab, wahai anakku, engkau seorang yang tidak mengerti. Sebenarnya perbuatan-perbuatan itu yang berlaku terlebih dahulu. Pada hari Jumaat yang berikutnya, Huzaifah dia bagi khutbah lagi. Lalu beliau pun mengingatkan dengan ayat yang sama. Dunia sudah hampir binasa. Dia nak tekankan tentang kiamat berlaku bila perkara bulan terbelah itu. Maknanya maksud bulan terbelah itu kiamat semakin hampir. Tapi Nabi baru berdakwah masa tu. Sekarang Nabi dah tak ada. Islam sudah tersebar ke seluruh pelosok dunia. Tetapi kiamat semakin hampir. Tanda-tanda pun dah banyak. Abu Zurah Al-Razi riwayatkan tadi, daripada Huzaifah juga.
Ala wa inal qamar, ingatlah, qad insyaqqa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, maknanya bulan telah terbelah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, kata Huzaifah, hari ini berlaku kemudian dan hari esok berlaku dahulu. Ingatlah. Dia cakap macam itu. Hari ini berlaku kemudian hari esok akan berlaku dahulu, terbalik pula. Apa maksudnya? Ingatlah, yang melampau adalah neraka, dan as-sibaq, iaitu orang yang terdahulu merupakan orang yang terdahulu memasuki syurga. Dan dia kata orang yang melampau adalah neraka. Yang melampau ini adalah neraka. Dan as-sibaq, siapa dia as-sibaq? Orang yang terdahulu, yang merupakan orang yang terdahulu memasuki syurga. Maknanya pada zaman dulu pun dah ada orang melampau. Dan orang yang melakukan ketaatan ini, orang yang terdahulu, yang taat, yang tidak melampau ini, dia masuk syurga. Maka zaman Nabi pun berlaku juga orang melampau, iaitu tak percaya kepada bulan terbelah. Dan akhirnya zaman sekarang pun orang lagi teruk melampau, walaupun bukan bab bulan. Bila melampau, umpamanya ditegur minum arak, siapa tu yang skamer kena tangkap tu? Yalah, netizen ni belasah lah dia, sebab dia tunjuk video gambar dia dalam kelab dia tu kan, goncang arak, pancut arak tu, mewah. Lalu orang pun kutuklah dia, mengamuklah dia, marah. Aku minum arak, dosa antara aku dengan Tuhan, dia kata. Apa yang kau sibuk? Katanya. Apa yang kau sibuk? Kita tak sibuk, dosa dia buat tu dia tanggung. Tapi bila dia minum arak, dia melakukan perkara yang dilarang, dia mencemarkan Islam. Bila dia mencemarkan Islam, hati kita mesti terasa kalau Islam itu dicemari, kita orang Islam tak rasa apa. Alah, taklah, tak apa, biarlah dia buat, katakan. Kita pun maknanya ada masalah dari segi pegangan akidah. Apabila Islam dicemari, kita tak rasa apa-apa, hati kita terasa. Ini yang masalahnya. Sebab tu kita tegur dia, jangan minum arak. Dosa saya punya pasal lah, saya dengan Tuhan, kau sibuk buat apa? Bila kita tak buat apa-apa, nanti kita pun nak kena jawab. Kau nampak orang tu minum arak, kau ramai tapi kau tak buat apa, katakan. Dah kita pun kena apa? Kena kerana bersubahat, tak buat apa-apa. Tu yang kita togu. Cuma kita togu ni ialah kan, agak andai marah sebab yang togu tu mengutuk, togu benar, katakan. Kita kalau nak tegur jangan bentuk mengutuk, kan? Sebab Nabi pun tak buat. Nabi bila menyatakan tentang Abu Lahab, bapa saudara tu, sebab ayat dah turun ya, tabat yada abi lahab. Kalau tidak, Nabi tak kata tu. Nabi takkan khabar tu bapa saudara dia. Tapi bila Allah dah turunkan celakalah Abu Lahab, maka Nabi bacakanlah juga ayat itu, celaka ke atas Abu Lahab. Tapi secara biasa Nabi nak kata celaka engkau, kau celaka, tak ada. Tapi kita paling gemar memang itulah kalau kita berkelahi dengan orang. Jadi akhirnya dia tidak membawa kepada penyampaian, ya, hatinya itu tertarik kepada Islam, sudah dibenci. Apa lagi bukti riwayat Abdullah bin Abbas? Ibnu Abbas juga meriwayatkan, Ibnu Abbas kata, insyaqal qamara fi zamanin Nabi, peristiwa bulan terbelah telah berlaku pada zaman Nabi. Malah diriwayat juga oleh Bukhari dan Muslim, daripada hadis Bakr ibn Mudar, daripada Ja'far ibn Rabi'ah, dan lafaz yang serupa juga. Jadi bukan seorang dua, ramai yang meriwayatkan seperti mana Ibnu Abbas tadi, Abdullah bin Abbas. Malah Ibnu Abbas juga mentafsirkan ayat iqtarabis sa'ah. Dia tafsirkan ayat. Jadi maknanya
bila ayat ini ditafsir berdasarkan tafsir baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas dia riwayatkan perkara yang sama. Bila ayat ini dibacakan, masuk isyak. Masuk. Okey. Kita akan buat yang terakhir lah sebelum kita ni, yang riwayat Ibnu Abbas ni. Apa kata Ibnu Abbas ditafsirkan ayat daripada surah Al-Qamar ayat 1 hingga 2 ni, iqtarabatis sa'ah wa insyaqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kata Ibnu Abbas, peristiwa tersebut telah lama berlalu, iaitu sebelum hijrah. Ini lama pula ni lepas tu. Kesan belahan itu masih dapat dilihat walaupun selepas peristiwa hijrah. Selepas peristiwa hijrah, Nabi dah berhijrah ke Madinah, kesan masih nampak. Maknanya orang dulu-dulu di Mekah dan Madinah ni tengok bulan, dia nampak garisan straight begitu. Cuba kita perhatikan, kita nampak tak? Itulah bandingan umat terdahulu dengan kita. Mata dia orang pun tajam boleh nampak. Kita apa yang kita nampak? Kita nampak bulat sepatul dia. Mana garisan kita pun tak tahu. Tu hikmah dulu. Banyak hikmah ni lah. Kenapa hikmah ni kenapa kita sampai tak nampak? Orang lain tu nampak dulu. Itulah dikatakan apabila keberkatan ditarik oleh Allah, disebabkan apa kita? Banyaklah. Kita tak baca bismillah pun akhirnya keberkatan ditarik. Kan? Kita tak jaga ukhuwah persaudaraan pun keberkatan ditarik. Daripada laki bini bergaduh sampailah kepada kepimpinan negara bergaduh, maka kita sendiri yang menggalakkan kepada perpecahan, maka Allah tariklah keberkatan. Akhirnya ditarik keberkatan, dah rasa tak aman. Tak aman itu bukan satu yang berkat. Ditarik. Itu kata Ibnu Abbas. Dan sebagai penutupnya, Ibnu Abbas dengan lafaz yang sama daripada riwayat Al-Aufi, masih lagi lafaz yang sama, maknanya ramai. Termasuklah juga Ikrimah daripada Ibnu Abbas berkata, peristiwa bulan terbelah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musyrikin berkata bulan telah disihir oleh Muhammad. Bulan pun kena sihir dengan Muhammad, kata orang Quraisy, orang musyrikin lah. Bulan pun kena sihir. Begitulah engkarnya mereka. Lalu Allah turunkan ayat ini. Jadi para penulis lafaz hadis tersebut dia bersifat ataupun hadis gharib kerana ada perkataan-perkataan yang susah, itu gharib. Dan maksud bulan terbelah itu ada yang membawa maksud ialah apabila gerhana bulan, sinaran bulan waktu malam jelas menampakkan kesannya, sampai maknanya dirumuskan, dihuraikan ataupun ditafsirkan. Di antara maksud bulan terbelah itu termasuklah bila berlakunya gerhana bulan. Masa gerhana bulan tak nampak bulan tu terbelah, kan? Tapi gerhana bulan ni sudahnya matahari pun tak nampak. Yang kita kena sembahyang sunat, kita berkhutbah apa semua tu. Itu riwayat-riwayat tentang bulan terbelah. Imam Ibnu Katsir dalam menyatakan bukti kerasulan Nabi ni pada bab bulan terbelah ini menukilkan riwayat-riwayat para sahabat, ramai para sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi riwayat-riwayat ini. Tentang bulan terbelah ni panjang lebar juga. InsyaAllah kita akan sampai nanti pula riwayat Ibnu Umar. Tadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Bagaimana Ibnu Umar? Abdullah bin Umar anak kepada Umar Al-Khattab. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud. Mereka ini semuanya masa Nabi di awal sebagai Rasul itu, mereka semua remaja, muda lagi. Malah Ibnu Abbas pun dia tak berhijrah, tak mampu nak berhijrah masa tu. Bapa dia pula Abbas ketika itu belum Islam. Jadi dia banyak, bila dia dah masuk Islam dalam keadaan dia masih remaja,
masih muda, dia banyak meriwayatkan peristiwa-peristiwa yang berlaku di hadapan mata. Jadi insya-Allah siri akan datang kita akan dengar riwayat-riwayat daripada Ibnu Umar, daripada Ibnu Mas'ud ya, tentang peristiwa bulan terbelah, yang mana mereka ini menceritakan lebih panjang lebar lagi sebagai bukti kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu saya tangguhkan dulu segala yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik